Assalamualaikum diucapkan kepada Dr. Zamri selaku pensyarah kursus Community Work SSS 3113. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu yang diketuai oleh Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Syukri bernombor matrik 70615. Seterusnya Nur Adila binti Ahmad 70835, Muhammad Khairul Nazmi bin Muhammad Nasir iaitu saya sendiri 70614, Nur Imran bin Yaakob 70979, Nur Dayana Syahira binti Safa'i 71090, Heather Pritchard 68944 dan Hezrawidi 66118. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan saya dengan latar belakang kampung yang telah kami pilih. Kampung yang telah kami kunjungi ialah Kampung Sugian Ulu, Kemabung, Tenom, Sabah. Kemabung merupakan sebuah daerah kecil yang terletak di bawah pentadbiran daerah Tenom, bahagian pedalaman Sabah. Majoriti kaum yang tinggal di Kemabung adalah suku Murut dan Lundaye. Nama ketua Kampung Sugian Ulu, Kemabung yang terkini ialah Encik Janus. Di kampung ini terdapat 51 buah rumah merangkumi 51 buah keluarga yang terdiri daripada 143 orang perempuan dan 130 orang lelaki. Jumlah keseluruhan penduduk yang tinggal di kampung tersebut adalah seramai 273 orang. Seterusnya adalah metodologi. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tentang cara penduduk kampung ini berkomunikasi antara satu sama lain dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, menganalisis hubungan dalam kalangan komuniti di kampung. Tujuan lain kajian ini juga untuk memahami ciri-ciri yang ada dalam komuniti di kampung yang dipilih. Yang ketiga, mengenal pasti masalah dan keperluan yang diperlukan oleh komuniti. Kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk mengumpul maklumat adalah dengan menggunakan kaedah soal selidik dan temu bual bersama komuniti di Kampung Sugian Ulu, Kemabung, Tenom. Untuk kaedah pengumpulan data, kumpulan kami telah menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif, pengkaji menemu bual penghulu Kampung Sugian Ulu, Kemabung untuk mendapatkan maklumat tentang kampung tersebut. Melalui pemerhatian, pengkaji dapat mendengar perturan dan melihat tingkah laku responden seperti mimik muka dan gaya percakapan ketika mereka bertutur. Pengkaji juga turut menggunakan alat perakam suara dalam menggunakan kaedah kualitatif ini. Seterusnya adalah kaedah kuantitatif. Pengkaji mengadakan borang soal selidik kepada 10 orang penduduk di Kampung Sugian Ulu, Kemabung untuk dijadikan sebagai responden. Seterusnya kita masuk pula kepada sejarah kampung. Kampung ini wujud pada tahun 1978, berada di bawah pentadbiran Pejabat Daerah Kecil Kemabung. Kampung ini terbahagi kepada dua kawasan iaitu kawasan Kampung Sugian Ulu dan Kampung Lintubong. Kampung Sugian Ulu ini telah diwartakan oleh kerajaan, manakala Kampung Lintubong pula adalah tanah persendirian. Kampung ini mempunyai visi dan misi. Visi mereka adalah membina perkampungan yang sejahtera dan berkembang maju selaras dengan peredaran masa serta melahirkan moral insan yang bernilai positif, berdaya saing dan maju. Misi kampung ini pula ada beberapa dan antaranya adalah mempertingkatkan dan memantapkan aspek kebersihan dan kesihatan penduduk kampung serta melahirkan satu komuniti masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu agar pembangunan masyarakat dapat berkembang dengan pesatnya. Matlamat kampung pula mewujudkan sebuah kampung berwawasan yang harmoni dan sejahtera dengan kemudahan yang lengkap serta kebajikan penduduk lebih terpelihara. Seterusnya adalah politik kampung. Politik Kampung Sugian Ulu telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Bagi kawasan Dewan Undangan Negeri N36 telah dijawab oleh Datuk Rubin Balang. Beliau merupakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Manakala ahli Dewan Parlimen bagi kawasan Tenom pula dijawab oleh YB Puan Norita binti Sual. Beliau merupakan Parti Tindakan Demokratik iaitu DAP. Seterusnya, Jawatan Kuasa Kampung. Jawatan Kuasa Kampung di Kampung Sugian Ulu telah dibahagikan kepada beberapa bahagian utama. Antaranya adalah Ketua Kampung yang disandang oleh Encik Janus.
Seterusnya, Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK disandang oleh JD Ampugus. JKKK ini telah dibahagikan kepada beberapa ahli-ahli jawatankuasa kecil yang dikenali sebagai biro bagi mengurus setiap aspek dalam menjaga kebajikan penduduk yang lebih teratur dan sistematik. Untuk profil demografi dan juga sumber pendapatan, Kampung Sigiang Ulu mempunyai penduduk kampung sebanyak 273 orang yang terdiri daripada 130 orang penduduk lelaki dan 143 orang penduduk wanita dengan jumlah keluarga sebanyak 51 keluarga. Penduduk Kampung Sigiang Ulu terdiri daripada pelbagai kaum iaitu kaum Murut sebanyak 267 orang, kaum Buddha sebanyak 2 orang dan juga kaum Kadazan Nusul sebanyak 2 orang. Kampung Sigiang Ulu ini merekodkan jumlah keseluruhan keluasan tanah iaitu 305 ekar. Bagi kegiatan ekonomi, penduduk kampung tersebut, majoritinya penduduk melakukan aktiviti pertanian seperti getah, sawit, lada, buah pisang dan sebagainya. Sebahagian lain penduduk kampung melakukan kegiatan ekonomi perniagaan atau keusahawanan, pekerja swasta, perkhidmatan atau pekerja kampung dan ada juga penduduk yang menganggur. Seterusnya adalah kemahiran mekanik. Penduduk di kampung tersebut menjadikan mekanik ini sebagai kemahiran dan sumber pendapatan mereka. Perkhidmatan mereka termasuklah membaiki kereta dan juga motosikal sekali. Kedua adalah bengkel pembuatan kek dan biskut. Di kampung itu juga terdapat ramai penduduk yang ingin mempelajari dan menceburi dalam bidang pembuatan kek dan biskut. Seperti contoh, mereka membuat kek buah, kek marble, kek pisang, kek oren dan juga sebagainya. Termasuk biskut iaitu biskut dahlia, semperit dan sebagainya. Akhir sekali adalah memberikan sekolah khas kepada golongan orang tua yang tidak mengenal huruf, membaca dan juga menulis. Kerajaan telah memberikan inisiatif dengan membangunkan sekolah khas kepada golongan orang tua yang buta huruf. Dengan adanya penubuhan sekolah khas tersebut, mereka dapat belajar semula untuk mengenali huruf dengan bimbingan tenaga pengajar. Bagi pasukan dan kumpulan, institusi dan kemudahan, anggota yang terlibat dalam komuniti adalah sangat penting bagi melahirkan komuniti yang berkesan. Berdasarkan pasukan dan kumpulan yang terdapat di perkampungan ini, mereka mempunyai sifat bertanggungjawab seperti setiap ahli komuniti di Kampung Sigiang Ulu menunjukkan semangat kekitaan dan bersama-sama memikul tanggungjawab dalam setiap peranan yang harus dilakukan bagi mengekalkan keharmonian. Setiap individu atau kumpulan dalam ahli komuniti di Kampung Sigiang Ulu ini menunjukkan sifat hormat menghormati di antara satu sama yang lain tanpa mengira perbezaan seperti pangkat, kedudukan, umur, agama dan juga keturunan yang ada di dalam kelompok komuniti. Seterusnya, ahli komuniti di Kampung Sigiang Ulu ini saling berhubung hingga mewujudkan interaksi dalam kalangan ahli komuniti bagi melakukan aktiviti seharian mereka. Akhir sekali adalah nilai kesetiaan di mana nilai tersebut dipupuk bukan sahaja dalam diri seseorang individu tetapi seluruh ahli komuniti menyemaikan nilai tersebut dalam kehidupan mereka agar tetap setia terhadap anggota komuniti. Untuk institusi pula, terdapat sekolah dan tadika seperti Tabika Kemas dan gereja yang diberi gelaran Gereja Yesus Benar untuk melakukan aktiviti keagamaan. Pada bahagian kemudahan, penduduk kampung mempunyai kemudahan awam seperti balai raya, padang gelanggang dan juga jalan raya untuk memudahkan urusan mereka di perkampungan tersebut. Peranan dan matlamat dan juga bentuk komunikasi yang wujud di perkampungan ini adalah Ketua Kampung, Ahli Jawatan Kuasa, Biro Keagamaan, Biro Kebersihan, Biro Pendidikan, Biro Keselamatan, Biro Kebudayaan dan juga Biro Kebajikan. Setiap mereka memainkan peranan penting dalam komuniti di perkampungan ini dan membantu dalam menguruskan urusan pentadbiran serta kesejahteraan kampung tersebut. Setiap biro juga mempunyai peranan yang tersendiri mengikut tanggungjawab yang telah diberikan, manakala bentuk komunikasi yang wujud di kampung ini adalah bertandang ke rumah jiran, menggunakan perkhidmatan internet, bersukan dan juga bergotong royong. Bagi keperluan dan masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung ini adalah masalah air ataupun krisis air, masalah minum arak dan merokok di bawah umur, masalah internet, masalah
pembuangan tempat sampah. Seperti yang kita tahu di kawasan pendalaman, masalah sebegini sering berlaku dan memberi impak negatif terhadap penduduk kampung ini. Keperluan yang perlu ada adalah supaya pihak kerajaan menyalurkan saluran air bersih kepada mereka. Didikan daripada ibu bapa supaya anak mereka tidak terjebak kepada pengambilan arak dan rokok. Menaik taraf sistem rangkaian internet atau menyediakan menara telekomunikasi yang baharu kepada mereka. Menyediakan tong sampah di setiap rumah supaya tidak ada masalah pembuangan sampah di hutan ataupun pembakaran secara terbuka. Secara kesimpulan, terdapat pelbagai ilmu pengetahuan serta pengalaman yang kami perolehi berkaitan dengan komuniti melalui hasil temu bual, pemerhatian dan perbincangan dengan ketua kampung dan penduduk kampung Sugian Ulu Kemabong Tedong ini. Selain itu, kerjasama dalam sesebuah masyarakat ataupun komuniti adalah penting untuk dilaksanakan dalam mengukuhkan pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan juga kemudahan sesebuah kampung itu. Hal ini juga memberi kesedaran bahawa kehidupan dalam setiap komuniti mempunyai peranan yang tersendiri. Jelaslah bahawa sebagai generasi muda wajarlah untuk remaja mempelajari sejarah kampung dan mengambil bahagian sebagai ahli jawatankuasa kampung supaya kampung akan berada dalam keadaan teratur serta kepelbagaian yang ada, termasuk keharmonian kampung dapat dipelihara dan dijaga pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.